Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nabil Fudai bin Kamrul Zaman daripada Option Pendidikan Islam 1. Dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang serba sedikit cara penghayatan kita sebagai umat Islam dalam mencontohi atau uh, menghayati sunnah Rasulullah dalam pelbagai aspek. Pada hari ini saya akan menekankan dalam beberapa aspek yang penting yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita. Okey, tanpa kita lengahkan lagi, baik kita terus ke cara penghayatan kita yang pertama iaitu berdakwah. Okey, daripada aspek berdakwah ni, seperti kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dahulu kala beliau sering kali berdakwah untuk menyebarkan agama Islam ni kerana agama Islam ni asalnya tiada, bukan tiada maksudnya agama Islam ini perlu disebar luaskan lagi dan uh, Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah untuk menyebarkan untuk mencari lebih ramai umat Islam untuk menjadi umatnya pada zaman Rasulullah dan sehingga kini kita dapat lihat bahawa umat Islam telah uh, tersebar luas maksudnya ramai dah yang menjadi umat Islam ni hasil daripada dakwah Nabi. Okey baik. Kita tengok dari segi dakwah, Nabi berdakwah dulu dengan gaya lemah lembut. Nabi tidak pernah menengking, marah orang kan, untuk paksa masuk Islam tiada. Nabi bercakap dengan cara lemah lembut. Nabi berdakwah, Nabi cakap perlahan-lahan, menggunakan tutur kata yang baik, tutur kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang dan lain-lain. Okey. Daripada yang kedua pada bahagian kedua iaitu contoh teladan. Okey, baiklah. Kita boleh lihat cara Nabi berdakwah ni ialah kita tengok Nabi ni dia tunjukkan akhlak yang baik. Dia tunjukkan perilaku yang mulia, sentiasa bersopan santun, tidak membuat perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah, menimbulkan perbualan orang, menimbulkan isu. Jadi kita dapat aplikasikan sunnah Rasulullah daripada berdakwah ni, kita perlu cakap dengan lemah lembut, sopan santun, tunjukkan akhlak yang mulia, dan menjadi supaya kita ni menjadi apa tu? Orang tengok kita ni, oh bagus umat Islam ni. Dia ikut sunnah yang Nabi dia buat. Dia ikut perlakuan apa yang Nabi dia buat. Menunjukkan umat Islam ni adalah umat yang paling baik. Menunjukkan akhlak yang baik, mempunyai akhlak ataupun sifat mahmudah dan tidak melakukan sifat-sifat mahzumah. Okey, baiklah. Untuk konteks yang kedua iaitu kehidupan peribadi. Okey, dalam kehidupan peribadi kita seperti yang saya sebut sebelum ni kita perlu terapkan akhlak yang mulia. Kita amalkan sifat-sifat terpuji seperti kita bersabar dalam setiap perkara, tidak terus menuduh orang, kita menyelidiki dulu, kita jujur dalam setiap perkara serta amanah dengan tanggungjawab yang telah diberikan. Yang kedua ialah daripada rutin ibadah. Okey, kita kita boleh tengok Rasulullah sendiri dia walaupun dia tu seorang nabi, Rasulullah ni seorang nabi yang maksum, tiada dosa. Tapi baginda tetap juga beribadah. Beribadah kepada Allah supaya umatnya mengikuti segala perbuatan yang Rasulullah ni buat. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu mengikut. Kita dapat ikut rutin ibadah yang Nabi buat. Walaupun kalau kita tengok rutin ibadah yang Nabi buat tu kita anggap macam hardcore macam Nabi buat banyak kan. Jadi tapi kita kalau tak boleh ikut banyak kita ikut. Kita ikut sekadar kita mengikut. Kita ikut yang maksudnya janganlah ambil sambil lawa. Kita cuba sedaya upaya seupaya mana kita yang boleh ikut. Kita ikut mana yang Nabi buat tu. Contohnya seperti kita berpuasa sunat, lepas tu kita berzikir, berselawat, kita solat sunat, semua perkara yang baik-baik yang Nabi buat tu, ibadah yang Nabi buat tu kita contohi. Okey, seterusnya dalam aspek kehidupan berkeluarga. Okey, dalam kehidupan berkeluarga kita dapat tengok Nabi Muhammad ni dia seorang yang adil. Ah, Seorang yang adil, mempunyai kepimpinan dalam keluarga, mendidik anak
supaya anak-anak dia menjadi orang yang berguna, menunjukkan akhlak yang baik. Kita boleh tengok dalam kepimpinan berkeluarga ni, Rasulullah sendiri dia menunjukkan bahawa yang Nabi ni adalah seorang ketua keluarga dan mempunyai sikap yang tegas. Tidak Nabi mempunyai tanggungjawab dan Nabi laksanakan tanggungjawab tersebut. Nabi mengajar anak-anak dia supaya menjadi mempunyai akhlak yang baik, tidak melakukan perkara-perkara maksiat. Nabi mencegah. Dari situ kita dapat tengok yang Nabi ni mempunyai sifat kepimpinan dan apa yang Nabi buat, sikap kepimpinan Nabi tu, kita sebagai umat Islam kita perlu contohi dia sebagai sunnah Rasulullah. Kita tengok pada zaman sekarang ni banyak isu berlaku, perceraian kan, sebabkan suami curang apa benda semua. Jadinya mereka kurang penghayatan dalam sunnah Rasulullah. Dalam kehidupan berkeluarga ni mereka kurang mengikuti dan bolehlah terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini seperti perceraian dan sebagainya. Jadi sebagai contoh sebagai suami, ah, kita perlulah mengikuti sunnah Rasulullah ni daripada aspek kepimpinan kita perlu mendidik ataupun kita perlu perlu laksanakan tanggungjawab kita sebagai suami, kita memberi nafkah, kita memberikan segala sesuatu yang kita perlu berikan, yang baik-baik, kita mencegah keburukan, kita mengajar setiap perkara yang baik pada keluarga kita. Kita jaga kepentingan keluarga kita sendiri. Okey. Baiklah, untuk aspek yang terakhir iaitu bernegara. Kita dapat tengok Nabi Muhammad ni dia ada aspek kepimpinan iaitu dia mempunyai keadilan dan amanah. Contohnya Rasulullah mempunyai amanah. Contoh pada zaman dulu Yahudi-Yahudi ni, bukan Yahudi lah, macam orang musyrik Mekah ni dia sanggup bagi harta dia kepada Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad ni terkenal dengan sifat yang terpuji. Iaitu mempunyai sifat yang amanah. Dia kalau diberi barang tu untuk dijaga, Nabi akan jaga betul-betul. Tidak akan hilang, rosak dan sebagainya. Jadi kita perlu contohi sikap Nabi tu. Kita jadi seorang yang adil, kita jadi seorang yang amanah terhadap satu perkara. Bila dah diberikan, kita perlu menjaganya dengan baik. Kalau kita tak jaga, contoh kalau kita beri amanah dan kita pecah amanah tu, kita dah tergolong dalam senarai orang-orang munafik. Dia dah di situ kita dah dapat lihat lah yang kita tak mengikut sunnah Rasulullah. Kita tak mencontohi Rasulullah itu sebagai role model kita. Yang kedua, kita perlu menggalakkan kerjasama dan perpaduan antara kita. Contohnya Rasulullah ni sentiasa bekerjasama dia. Maksudnya kalau Rasulullah suruh orang buat kerja, Rasulullah tak akan biar je macam tu. Rasulullah akan pantau, Rasulullah akan tolong-tolong apa yang patut. Dari situ kita dapat lihat yang kita perlu contohi Rasulullah, contohi kelakuan Rasulullah tu, kita mengambil berat tentang orang lain, kita ada satu komuniti yang baik, sentiasa mengambil berat, mengambil kisah, saling bantu-membantu dan bersama dalam membangun suatu perkara. Bila kita lakukan perkara macam tu, ia menunjukkan bahawa kita ni mengikut mengikut sunnah Rasulullah, iaitu kalau sunnah ni kan setiap perkara yang Rasulullah lakukan ni, lakukan tak kiralah ah, perbuatan ke takrir dan sebagainya. Dari situ kita dapat lihat kita perlulah ikut segala sunnah Rasulullah ni agar kehidupan kita ni lebih baik dan kita dapat perbaiki diri kita. Serta kita dapat membentuk satu masyarakat yang progresif dan mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji dan sentiasa bekerjasama dalam sesuatu perkara. Baiklah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada hari ini. Uh, Harap dapat memberi manfaat kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.